Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Nazwa Channel. Thank you sebab ada pilih channel ni untuk korang tonton. Yang masih baru jumpa channel saya ni, jemput like, comment, share and subscribe. Dan jangan lupa tu turn on notification korang supaya nanti kalau saya buat video-video baru bolehlah korang dapat notification dia, okey? So saya minta maaf sebab sangat-sangat dah lama, agak-agak lama jugalah tak buat video sebab manakah saya agak busy juga kebelakangan ni dengan balik kampungnya dan saya pun baru habis kursus kahwin. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, Allah SWT memudahkan segala-galanya. Alright, apa yang saya nak buat hari ini, saya tak buat vlog, saya tak buat apa, cuma saya nak review satu barang yang saya pasti barang ni bila saya review nanti korang pun akan dapat macam dia punya ilmu dalamnya nanti, insyaAllah. Okay. So sebelum saya review buku yang saya nak review nanti, so korang bolehlah layan intro saya dulu. Okay. Baik, seperti yang saya janjikan di awal tadi, saya akan review satu barang iaitu buku. Buku ni saya telah beli dekat saya pergi di Wan Utama Mall. So dia ada jual buku. Korang pergi dekat bahagian agama, motivasi, korang akan jumpa buku ini. Alright, saya review. Buku ni bertajuk Mudahnya Menjemput Rezeki. Okay. Yang ni dia ada 2 season. Yang ni season pertama dan yang ini adalah season kedua. Okay, buku ni dikarang oleh Ustaz Faturi Salahuddin. Ustaz Faturi Salahuddin dia buat buku ni berdasarkan dia punya kisah dia juga sebenarnya. Okay. Alright, sebelum saya review ni, mungkin ada antara korang yang tertanya-tanya apa rezeki itu kan? Rezeki itu apa benda? Macam mana bentuk rezeki itu datang, macam mana? Okay. Pernah tak korang fikir satu perkara? Actually sebenarnya saya pun fikir perkara ni juga. Korang dapat gaji kerja, contoh ya, sekarang ni basic gaji korang adalah RM1,500, betul? Basic. Kalau masuk OT, semua dah tolak KDPSP, tolak semua, anggaran dalam RM1,800 hingga RM2,000 gaji korang, betul? Okay. Macam saya sendiri pun, saya bekerja sebagai operator kilang, jadi gaji saya pun boleh dikatakan agak tinggi. Okay, agak tinggi jugalah. So pernah tak korang terfikir rezeki ni yang korang dapat ni, adakah dia rezeki yang orang cakap berkat ataupun tidak berkat? Bagaimana yang dikatakan berkat, bagaimana yang dikatakan tidak berkat, nanti saya akan ceritakan. Okay. So buku ni dia tulis mengenai rezeki. Semua cerita dalam ni pasal rezeki. Okay, kalau boleh saya akan bukakan sikit lah intisari yang terdapat dalam buku ni. Alright, saya cuba bacakan. Alright, dalam bahagian kandungan buku ni ada ditulis yang macam saya cakap tadi, rezeki tu apa? Apa sebenarnya rezeki tu? Rezeki ni sebenarnya macam-macam.
Ada rezeki yang kita nampak dan ada rezeki yang kita tak nampak. Okey. Rezeki yang macam mana tu? Cuba korang kalau cuba saya nak korang komen apa contoh-contoh rezeki yang korang tahu. Okey. Saya boleh senaraikan sedikit dekat sini. Okey, rezeki. Rezeki apa yang kita tak mampu sebenarnya nak balas rezeki ni? Rezeki apa? Rezeki nyawa. Nyawa kita. Okey. Kalau kita tak ada nyawa, kita mati, kita dah tak dapat nak buat amal ibadah. Betul? Selagi kita bernyawa, kita ada peluang untuk bertaubat, kita ada peluang untuk buat amal ibadah. Betul? Selagi ada nyawa, bersyukurlah. Syukur. Macam mana kita nak bersyukur? Macam mana nak bersyukur Allah bagi kita rezeki nyawa ni? Cara dia adalah beribadah pada Allah, buat apa yang disuruh dan tinggalkan apa yang dilarang. Okey, itulah rezeki. Contoh rezekinya, oksigen. Oksigen yang kita hirup sekarang ni Allah bagi kita secara percuma. Allah tak minta kita bayar, tapi Allah minta satu, kita taat pada dia, kita buat perintah dia dan kita tinggalkan segala larangan ni. Bukan benda yang susah pun sebenarnya, cuma kita kadang-kadang tak mampu nak buat benda tu. Kita punya hati, nawai tu kita. Okey, lepas tu air, udara, gunung, tumbuh-tumbuhan, haiwan, itu semua adalah rezeki. Haiwan ada rezeki dia, tumbuhan ada rezeki dia, dan kita pun ada rezeki kita. Rezeki kita ni dah tertulis sewaktu kita masih di alam rahim sana lagi. Alam sebelum kita ditiupkan roh kita ni ke dalam rahim ibu kita, kita dah ditentukan rezeki oleh Allah. Right? So jangan bimbang rezeki tu ada ke tak ada ke. Rezeki tu ada tapi cuma banyak dengan tak banyak, sabar dengan tak sabar. Okey, macam tu. Ilmu pun rezeki. Korang jangan ingat rezeki contoh korang tak kaya, korang tak dapat nak beli apa yang korang nak. Contoh korang tak dapat rumah ke, korang tak dapat nak kereta, korang tak dapat nak bahagiakan orang yang tersayang, pergi shopping hari-hari, tak payah. Kan ilmu pun dia satu rezeki. Korang pergi belajar ilmu, pergi majlis agama, itu adalah rezeki. Sebab apa dikatakan rezeki? Sebab Allah pilih kamu untuk berada dalam majlis ilmu. Kalau Allah tak pilih, kalau Allah tak gerakkan hati kamu, kamu tak akan dapat ilmu. Itulah rezeki. Okay, itulah rezeki namanya. Banyak lagi lah yang dia berkaitan dengan rezeki. Kesihatan, sebagai contoh yang terdekat, kesihatan. Kita sihat, kita tak ada sakit, kita tak ada sakit jantung, kita tak ada kencing manis, kita tak ada darah tinggi, kita tak ada asma, tak ada apa semua, sihat walafiat. Itu pun adalah rezeki. Jangan dilupakan. Rezeki sihat kita ni kita buat untuk bantu orang-orang macam orang-orang susah. Kita sihat sekarang ni, kita ada duit, kita berkemampuan untuk tolong orang, tolonglah. Sebab dengan duit kita tu boleh bawa kita pahala dan boleh juga bawa kita dosa. Ataupun dia bawa kita ke syurga ataupun ke neraka. Kita yang tentukan. Right, untuk itu tadi saya dah terangkan untuk bahagian pertama buku ni. Untuk bahagian kedua, ni dia cerita pasal menjemput rezeki tu macam mana, dengan cara apa jemput rezeki ni. Dia ada dua. Yang ni yang untuk yang buku jilid 1 saya akan ceritakan. Dia nanti dekat jilid 2 ni ada cara lain sikit. Okay, saya akan ceritakan sedikit intipati dia. Menjemput rezeki ni macam mana? Jemput lain tau, mencari lain. Ada beza di situ. Menjemput lain, cari tu lain. Menjemput rezeki ni dengan banyak sebenarnya cara dia. Korang boleh, saya akan cuba terangkan dan korang akan boleh pilih cara macam mana korang nak cuba. Okay?
Dan di hujung nanti saya akan bagikan tips macam mana apa yang saya buat untuk dapatkan rezeki yang berkat lah, dan insyaAllah rezeki itu tak akan putus. Okey, cara menjemput rezeki yang pertama adalah kita mengutamakan solat. Macam mana mengutamakan solat? Rezeki tu akan datang bila kita utamakan solat. Solat dia waktu. Masuk je azan, masuk je waktu solat, terus kita solat. Jangan berlengah. Itu cara kita jemput rezeki. Ada kadang-kadang orang tak perasan solat pun memainkan peranan yang penting. Ada yang tinggalkan solat. Alright, yang kedua, yang kita boleh menjemput rezeki dengan solat tahajud. Subhanallah, siapa-siapa yang dapat buat solat tahajud ni, maka Allah amat menyayanginya. Siapa yang bangun 2/3 malam, bangun 2/3 malam berarti pukul 2 atau 3 pagi atau pukul 4 pagi, korang bangun, korang ambil wuduk, korang solat sunat 2 rakaat. Itulah namanya solat tahajud. Dan di situ korang juga boleh minta kepada Allah. Korang nak tahu tak, time jam 2-3 pagi tu sebenarnya Allah tengah turun ke bumi, dan Allah nak tengok siapa hamba dia yang bangun dan buat ibadat dekat dia, solat tahajud dan berdoa. Berdoa, minta dekat Allah. Apa yang kita nak minta, minta je dengan Allah. Allah kata minta. Aku nak tunaikan, aku nak angkat. Korang minta, contoh, ya Allah, bagilah aku jodoh yang baik dan berkekalan, anak cucu yang baik. InsyaAllah Allah akan angkat doa tu. Allah dengar. Ya Allah dengar doa kita. Tanya tahajud tu banyak sangat-sangat kelebihan dia. So salah satunya adalah korang boleh menjemput rezeki dengannya. So kalau boleh selepas ni cubalah untuk bangun solat bertahajud. Kalau dapat bangun satu family lagi bagus. Okay. Yang seterusnya adalah dengan solat duha. Solat duha ni kebanyakannya kalau kita yang bekerja ni agak susah lah. So kalau kakak-kakak yang ada di rumah yang memang suri rumah tangga, so bolehlah cuba, sebabnya solat duha ni hanyalah 2 rakaat saja. So tak lama pun. Solat sunat duha 2 rakaat, dan hujung tu kan waktu doa tu bacalah doa duha. Doa duha tu korang boleh je Google, YouTube, buka YouTube nanti doa duha by UNIC. Korang boleh baca, boleh hafal. Okay. Yang seterusnya adalah zikir. Zikir ni banyak. Banyak zikir. Seperti yang biasa kita lafazkan, Allahu Akbar, Subhanallah, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. 4 zikir ini yang biasa kita sebut, lazimkan dalam solat, selepas solat. Okay. Itu juga dinamakan sebagai penjemput rezeki. Kadang tengah-tengah masak, ibu-ibu tengah masak untuk anak-anak, boleh saja berzikir selembut hati mereka yang makan makanan tu. Right? Seterusnya menjemput rezeki dengan doa. Ya Allah, kau murahkanlah rezeki aku hari ini. Kau mudahkan rezeki aku. Bagilah aku ni rezeki yang halal untuk anak bini aku. Macam tu. Okay, doa. Dan seterusnya menjemput rezeki dengan mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain macam mana? Contoh orang tu tengah sakit, ya Allah, sembuhkanlah dia supaya dia dapat terus beramal ibadat kepadamu. Okey, itu contoh yang baik. Alright. Dan seterusnya saya boleh simpulkan juga dekat sini, kita juga boleh bersedekah. Sedekah ni nampak mudah, tapi sebenarnya susah nak diamalkan kalau tidak ada tak ada kekuatan kan. Kadang kita nak bersedekah tapi bila orang ni sihat, nampak okey, nampak boleh bekerja, sedekah tu boleh kawan-kawan. Tapi kalau boleh tu carilah yang warga emas, yang dah tak mampu, tak mampu kan. Ataupun cari paling afdal lah cakap
pergi ke masjid-masjid dan kita sedekahkan ke tabung masjid. InsyaAllah duit yang disedekahkan ke tabung masjid tu akan digunakan untuk jalan-jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada untuk membesarkan masjid ataupun membuat ceramah. Subhanallah, alhamdulillah, pahalanya sampai anda meninggal dunia. Walau dalam kubur pun sentiasa mengalir pahala tu tanpa henti. Hebatnya amalan bersedekah, tapi tak semua mampu buat. Okay, so saya minta korang cuba untuk bersedekah. Kata RM1 pun pahalanya sangat-sangat besar. Apatah lagi korang sedekahkan RM100, RM10, RM100, RM50, RM200, RM300, tak kisah. Yang penting ikhlas. Ikhlas kerana Allah, dan pahala akan korang dapat sampai korang mati, insyaAllah. Dan seterusnya adalah dengan membaca Al-Quran. Okay, Al-Quran ni saya faham kadang-kadang ramai yang tak sempat nak membaca. Contoh kalau kita pergi kerja awal-awal pagi kan. Tapi kalau boleh tu ambillah sedikit masa selepas balik daripada bekerja. Okay, balik pada bekerja, ambil sedikit masa, luangkan sedikit masa. Misalnya selepas, kalau tak sempat lepas maghrib, kita buat lepas isyak. Sekurang-kurangnya satu muka surat satu hari. Okay, boleh. Seterusnya kita menjemput rezeki ni dengan bacaan Asma'ul Husna. 99 nama Allah ini, dalam dia tu banyak tau. Ya Razzaq, Ya Fattah, macam-macam. Alright, kita boleh nasyidkan dia setiap hari. Jangan tunggu hari Jumaat je baru buat, baru nasyidkan Asma'ul Husna. Hari-hari nasyidkan Asma'ul Husna. Hati kita pun akan jadi lembut dan insyaAllah akan memudahkan rezeki itu untuk datang pada kita. Okay. Dan seterusnya, rezeki tu, kalau Allah dah bagi kita rezeki tapi kita bersyukur, maksudnya kita buat segala yang dia buat, dia suruh, kita tinggalkan apa yang dia larang. Jangan bimbang, insya-Allah kita punya rezeki kita akan bertambah dan bertambah. Jangan risau. Contoh kita bersedekah, alamak takutlah pula kurang duit. Jangan, sebab Allah kata dah, dalam rezeki kita tu belum tentu kita punya sepenuhnya. Tahu? Dalam rezeki kita tu ada hak orang lain yang perlu kita lunaskan. Kalau kita tak lunaskan, kita yang berdosa. Okay. Dan seterusnya adalah tekun berusaha, maksudnya kerja keras. Jangan malas, jangan buat benda yang tak baik lah, yang mendatangkan kurangnya pahala dan akan mengurangkan korang untuk dapat rezeki lah. Jadi agak susah untuk dapat rezeki tu. Okay. Alright, dalam ni juga untuk bahagian yang ketiga, ni korang akan dapat baca cerita, cerita-cerita yang memang berlaku dan cerita tu dia pengalaman dia dan apa yang Allah balas kejap. Saya bacakan dia punya tajuk-tajuk di sini. Ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 12 kisah dalam ni. Yang pertama adalah kisah dibalas dalam 24 jam. Nampak? Korang sedekah sedikit tapi dapat. Contoh saya bagi satu contoh. Tengah jalan-jalan dekat jambatan, jumpa seorang pakcik tua yang memang dah tak larat sangat-sangat, tak ada kaki apa semua. Korang bagi dia RM10. Tiba-tiba korang balik ke pejabat. Contoh waktu tu ada rehat kan. Korang balik pula ke pejabat korang, tiba-tiba bos bagi bonus. Contoh, bos bagi bonus RM1,000 kat korang. Subhanallah, tadi banyak. Tengok tak tadi? Anda bagi RM100, bagi RM10 dekat pakcik tadi, tapi Allah balas RM1,000 dekat anda. Subhanallah, cantiknya, indahnya bersedekah. Right? Jangan takut. Jangan takut sedekah tu akan menyebabkan kita rugi. Duit kita tak akan kurang sedikit pun. Ada, kalau Allah nak balas time tu juga Allah balas. Berdasarkan kita punya keikhlasan hati dan kehendak Allah SWT. Okay?
Saya dah cerita tadi pasal kisah tu kan. Okey, ni ada kisah yang kedua. Ikhlas 50 dibalas 10,000. Subhanallah. Bagi 50 dengan ikhlas. Ikhlas tolong orang tu 50. Ambil lah pakcik belanja 50 ni. Subhanallah, Allah hantar orang ataupun Allah hantar hadiah 10,000 untuk dia. Mungkin bonus, mungkin apa-apalah 10,000 kan untuk dia. Subhanallah, hebat. Banyak lagi kisah-kisah yang korang boleh baca dalam ni. Lepas tu yang dan terakhir adalah penutup. Apa itu yang kita kena buat sekarang? Apa benda kita kena buat sekarang ni? Nak rezeki tu, nak kena buat apa? Kita kena cipta impian kita dulu. Impian kita nak apa? Ya, masa depan kita. Kita nak apa? Jangan sekadar nak dunia, tapi akhirat pun penting juga. Dunia dan akhirat seimbang. Okay? Macam mana nak bina impian yang seimbang tu? Kita nak buat macam mana? Ada caranya. Alright? Lepas tu strategi. Strategi apa yang korang kena buat? Nak buat apa? Dan satu lagi adalah bertaubat. Jangan fikir kita ni masum, jangan fikir kita ni tak ada dosa, jangan. Sebab Allah dah kata, kita ni bukan maksum. Yang maksum tu hanyalah Nabi. Kita ni ada dosa. Walaupun sedikit, tak banyak, sedikit dosa kita. Memang kita akan ada dosa, kita akan ada buat silap. So, selagi nafas masih ada, masih lagi bernyawa, masih lagi sihat tubuh badan semua, alhamdulillah, bertaubatlah pada Allah SWT. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat hamba-hambanya. Okey. Dan untuk yang ni, untuk rezeki yang kedua ni saya tak akan ceritakan sebab dia lebih kurang sama, cuma dia tambah isi-isi sikit cara menjemput rezeki tu macam mana. Okey. Saya bacakan sikit sajalah cara jemput rezeki dia macam mana yang dalam ni. Yang pertama, saya nak cakap sini, jemput rezeki tu dengan takwa dan tawakal. Takwa dan tawakal maksudnya kita dah berdoa, kita dah berusaha dan kita bertawakal pada Allah. Kita berserah pada Allah. Okay? Lepas tu jemput rezeki dengan sabar dan solat. Saya faham zaman sekarang ni susah untuk menahan sabar, betul. Tapi insyaAllah dengan solat, dengan sabar, rezeki tu akan mudah masuk. Okay. Dan seterusnya adalah bersilaturahim. Maksudnya bersilaturahim ni dengan, kalau boleh, yang biasa kita gunakan adalah cara salam untuk masyarakat Islam lah. Dimulakan dengan salam. Salam ni sunat, tapi menjawab salam adalah wajib. Okay. Menjawab salam adalah wajib dan harus didengar oleh orang yang memberi salam tadi. Macam tu. So kita automatik akan bersilaturahim dan cara itu insya-Allah akan menjemput rezeki masuk kita. Okey. Dan seterusnya adalah jemput rezeki dengan membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana contoh? Menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Mengajak orang buat baik dan menyuruh orang meninggalkan perkara-perkara yang munkar dan keji. Okey, saling menasihati. Itu sajalah yang antara yang saya boleh kongsikan macam mana kita boleh jemput rezeki. Right, macam saya janjikan tadi di hujung-hujung ni saya akan kongsikan tips-tips yang saya buat yang mungkin korang boleh juga ambil untuk mana tahu kan, untuk korang punya korang nak cuba juga buat. Mana tahu dengan tips-tips yang saya bagi ni akan bantu korang untuk mendapatkan rezeki yang lebih baik lagi, insyaAllah. Tips yang pertama yang saya buat adalah sedekah subuh. Okay, korang jangan lupa sedekah subuh setiap kali selepas subuh, dalam pukul 6 atau lebih afdal dia solat subuh. Lepas solat subuh tu kan, korang ambil hatta 1 sen ataupun 5 sen sekalipun, ambil, masukkan dalam, buat satu tabung. Macam saya buat satu tabung, namakan dekat depan tu sedekah subuh. Okay, masukkan setiap hari selepas subuh, masukkan RM1 ke RM2 ke, tak kisah berapa yang nak masukkan. Dan waktu masukkan tu berdoa.
Okey, berdoa, Ya Allah, kau pemudahkan urusan aku. Ya Allah, kau ampunkan dosa aku. Kau ampunkan dosa ibu bapa aku. Kau bagilah aku rezeki yang melimpah ruah. Kau bagilah aku rezeki yang halal, yang berkat, halalan thayyibah. Baik, kau bagikan aku apa lagi? Kau nak minta kesihatan yang baik. Sembuhkanlah sakit. Okey, lindungi kita daripada perbuatan orang yang nak menyihir ataupun lindungi kita daripada perbuatan sihir semualah. Okey, macam-macam doa kita boleh doa. Doa je. Bagilah anak aku berjaya dapat semua A dalam periksa. InsyaAllah boleh. Masukkan duit tu, sambil-sambil masukkan duit tu sama-sama berdoa. Sebab apa? Time tu malaikat akan berada di sebelah kanan kita dan akan mengangkat doa kita tadi. Aminkan doa kita tadi. Dia aminkan supaya kita mudah untuk dapat dapat ditunaikan doa-doa tadi, insya-Allah. Okey, boleh amalkan sedekah subuh. Lepas tu yang saya selalu buat adalah paling pentinglah jangan lupa untuk beri kita punya sedikit pendapatan kepada ibu dan ayah kita. Okey, ibu dan ayah kita, selagi kita yang perempuan pun masih belum berkahwin, dan kita sebagai anak wajib untuk menyara ibu bapa. Kecuali kalau ibu bapa tu kata tak payahlah, kau simpanlah duit kau tu. Itu tak apa. Kalau selagi kita cakap, kita bantu saja dia semampu yang boleh. Okey, semampu yang kita boleh. Kalau kita tak mampu, cakap je, ayah, bulan ni saya tak mampu bagi banyak tu, saya mampu bagi banyak ni saja. Okey, ayah kita boleh faham. Okey, setakat mana yang kita mampu. Dan jangan lupa setiap selesai solat, bacalah doa untuk ibu bapa tu. Rabbirfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Right? Dengan doa tu, insya-Allah kita punya rezeki akan melimpah ruah. Dan jangan lupa telefon mak ayah selalu kalau kita jauh di KL contoh, dan kita merantau tapi ibu bapa kita jauh, duduk di kampung, telefon dia, bertanya khabar, dan jangan lupa untuk minta dia doakan kita dan maafkan segala perbuatan kita yang menyakitkan hati dia tanpa kita sedar. Okey, itu alright. Dan seterusnya macam biasalah yang macam kita kongsikan tadi, kita buat solat tahajud, solat sunat duha, dan dan jangan lupa kita buat sesuatu dengan penuh keikhlasan. Kalau kita tak ikhlas, jangan harap rezeki tu akan berkekalan. Kadang-kadang rezeki tu dia jadi tak berkat sebab kita punya dosa-dosa, kelalaian kita. Rezeki tu jadi tak berkat macam mana? Contoh kita dapat 2,000 tapi apa pun tak tahu lepas duit tu ke mana. Tak tahu pun apa yang aku buat dengan 2,000. Padahal 2,000 tu hanya agak banyak, tapi memandangkan ekonomi sekarang ni pun biasalah, dah semakin meningkat, faham-faham jugalah. So nak jadikan rezeki tu berkat, selalulah bersedekah. Bagi kat ibu ayah, jangan lupakan itu. Alright, InsyaAllah Allah bersama dengan kamu. Okay, so sampai sini saja untuk apa yang saya nak sharekan sedikit lah tentang buku-buku ni. So kalau kata korang nak juga dapatkan buku ni, boleh pergi ke bookstore, mana-mana kedai buku pun cuba dapatkan ni. Mudahnya menjemput rezeki. Ada 2 season 1 dan season 2. Okay, tulisan Ustaz Faturi Salahuddin. Alright, boleh cari saja di kedai-kedai ataupun di Shopee pun boleh. Cuba cari. Okay, so setakat ini saja perkongsian saya, sedikit perkongsian saya. Apa yang kurang itu daripada kesilapan saya sendiri dan apa yang lebih daripada Allah SWT. Okay, so saya mohon undur diri dulu, dan sesiapa yang belum like, share and comment dan subscribe, tolong subscribe, insyaAllah. Kita sama-sama membantu dan
InsyaAllah kalau ada apa-apa lagi kita akan berkongsi lagi. Saya akan kongsikan lagi info-info, tips, motivasi dan vlog ke apa ke nanti, insyaAllah kita akan buat semasa ke semasa. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.